Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia Isnin 7 Ogos 2023. Saya Faiz Syahranizam. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. 5G dan transformasi rakyat, ini yang kami akan perincikan dalam Bual Bis seketika nanti. Sebelum itu, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Pelaburan syarikat semikonduktor dari Jerman Infineon Technologies AG di Malaysia mampu meningkatkan pertumbuhan ekspor negara. Unjuran itu akan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berteknologi tinggi dan bertanggungjawab dalam membekalkan semikonduktor kepada industri di seluruh dunia. Sokongan kerajaan, pihak industri dan infrastruktur yang baik ketika ini mampu menarik lebih ramai pelabur melabur di Malaysia. Bank Islam Malaysia memperluaskan akses program pembiayaan mikro ITCAD kepada petani dan usahawan tempatan di Sarawak. Ini melalui kerjasama dengan perusahaan sosial tempatan Farm Direct Shop FDS. Bank itu membantu memajukan rantaian nilai makanan dengan menawarkan peluang kepada petani kecil dan pemilik perniagaan kecil. Usaha itu untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan mereka. Manakala FDS menyediakan platform yang memudahkan jualan terus kepada pengguna. Ringgit memulakan dagangan minggu ini dalam nada positif dibuka lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada pagi Isnin selepas indeks dolar Amerika Syarikat DXY merosot pada Jumaat minggu lepas. Kita tinjau pergerakan pasaran sepanjang sesi dagangan pagi sehingga tengah hari bersama pengurus dana PNB Investment Nur Hazira Mazlan. Pada penutup 12 tengah hari, indeks komposit FBM KSCI naik 0.13 mata dan ditutup tinggi kepada 1445.34. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 429 berbanding 271. Sementara 1575 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KSCI menyaksikan 13 kaunter untung, 9 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung Nestle Malaysia Berhad, Hong Leong Bank Berhad dan Kuala Lumpur Kepong Berhad masing-masing naik 50 sen, 22 sen dan 18 sen. Manakala kaunter rugi IHH Healthcare Berhad, Tenaga Nasional Berhad masing-masing turun 4 sen setiap satu dan Genting Malaysia Berhad turun 2 sen. Sementara itu, nilai matuan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.18% kepada RM3.21 setiap 100 yen, manakala ringgit susut 0.03% kepada RM4.56 dolar Amerika, 0.19% kepada RM4.56 dolar Singapura, 0.25% kepada RM5.80 sepaun dan 0.48% kepada RM5.01 euro. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Dan seperti biasa, setiap Isnin kita tinjau tumpuan media tempatan dan minggu ini antara tumpuannya median upah bulanan bagi pekerja formal warga negara yang dicatatkan pada Mac 2023 ialah RM2,600 meningkat 8.3% berbanding RM2,400 bagi tempoh sama tahun lepas. Ini menurut laporan statistik upah pekerja sektor formal suku tahun pertama 2023. Laporan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan DOSEM menunjukkan bilangan pekerja formal yang dicatatkan pada Mac 2023 seramai 6.45 juta orang. Dan peneraju 5G Global Ericsson memilih Malaysia sebagai antara 11 tapak pembuatan utamanya di dunia dan hub pertama di Asia Tenggara yang akan mengeluarkan produk 5G canggih untuk menyokong pelaksanaan 5G Global dan tempatan. Presiden Ericsson Malaysia, Sri Lanka dan Bangladesh David Hagebro berkata pengeluaran peralatan radio 5G Global Ericsson di Malaysia merupakan sumbangan sosioekonomi tambahan pihaknya kepada negara ini. Ini
Ini juga menandakan usaha terbaru daripada pelbagai inisiatif untuk membawa pengalaman, kepakaran dan visi Global Ericsson kepada Malaysia dalam menyokong cita-cita kerajaan untuk menjadi peneraju digital. Dan seterusnya, Pusat Penyelidikan Sosioekonomi SERC menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang antara 4% hingga 5% pada separuh kedua 2023 dan sebanyak 4.5% untuk setahun penuh. Namun begitu, kesan asas yang tinggi pada separuh kedua 2022 akan mencabar prestasi KDNK bagi separuh kedua 2023 dengan risiko inflasi kekal dan di tengah-tengah pertumbuhan ekspor yang lebih perlahan disebabkan oleh kelembapan dalam pertumbuhan global. Dan Worldbiz menyusul selepas ini 5G dan transformasi rakyat. Kita akan bersama dengan panel undangan di studio. Terus setia bersama kami di Biz Malaysia. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-Tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-Tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan B40 dan M40, walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan M40 ini. Tapi kalau kita golongkan kepada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Saksikan secara langsung undi awal PRU DUN ke-15. Selasa, 8 Ogos, 8 pagi hingga 12.30 hari di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Malaysia muncul di kedudukan teratas dari segi median kelajuan muat turun 5G bagi seluruh pasaran Asia Pasifik setanding dengan penanda Auras Eropah pada separuh pertama 2023 menurut Ookla Insights. Satu perolehan yang meyakinkan dan pasti, transformasi rakyat adalah keutamaan. 5G dan transformasi rakyat bersama kami di studio, Encik Syamsul Izhan Abdul Majid, Ketua Pegawai Teknologi dan Inovasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Encik Syamsul, selamat datang. Terima kasih bersama kami di Biz Malaysia. Terima kasih. Kita nak cakap pasal 5G. Saya kira 5G ni seawal tahun 2018-2019 kita telah bercerita mengenai ini. Dan ketika ini Malaysia telah menjadi peneraju global dalam sistem rangkaian 5G dan ini satu perkara yang meyakinkan bagaimana dengan prestasi 5G bagi yang diberi kerajaan untuk melihat bagaimana potensi 5G ini dalam negara. Kalau kita nak faham perjalanan 5G, apa yang mungkin boleh dijelaskan oleh Encik Syamsul, rasional di sebalik ketetapan kerajaan untuk terus melaksanakan 5G dalam negara? 5G adalah satu teknologi yang nama dia 5 sebab dia generasi yang kelima. Ya.
dan impaknya adalah sangat luas, sangat besar, seperti mana yang negara lain nampak macam mana 5G dipakai di Singapura, di Thailand dan pelbagainya. Untuk Malaysia, liputan 5G kita capaikan, kita sangkakan akhir tahun ni 80%. Hari ini kita dalam tahap 64.9%. Maka di kawasan Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, kalau tuan-puan ada telefon 5G, insya-Allah boleh dapatkan servis 5G. 5G ni bukan saja disebabkan ada telefon, tapi disebabkan potensi dia boleh menggerakkan industri. Industri seperti kilang, seperti perubatan, ekonomi dan pelbagainya, dia punya rupa bentuknya boleh berubah sebabkan 5G ni dia bawa kemodenan daripada segi artificial intelligence, daripada segi industri 4.0 dan juga automation. Okey, 5G. Kalau kita nak faham, kalau mungkin rakyat jelas 5G ni satu jaminan untuk memperluaskan komunikasi rakyat. Itu antara yang difahami rakyat. Tapi kalau kita nak faham bagaimana kerajaan Malaysia memerlukan 5G dan apa sebenarnya manfaat 5G yang boleh dimainkan dan rakyat boleh terima hasil daripada pembaharuan atau peralihan 5G sepenuhnya nanti. So, faedahnya memang ada pelbagai. Satunya, rakyat memang boleh dapat internet yang lagi laju. Nombor dua, industri dan juga pemain-pemain syarikat industri semua dekat Malaysia boleh melonjak ke arah lebih otomasi, lebih AI. Nombor tiga, daripada segi investor-investor yang nampak Malaysia ni sebabkan ada 5G, ada satu boleh tempat yang dilaburkan lebih. Ada potensi. Potensi dia semakin tinggi. So, pada keseluruhannya, ekonomi Malaysia dengan 5G boleh melonjak lebih sebabkan modernisasi itu akan berlaku dengan lagi cepat. Ya. Kes-kes kegunaan 5G yang boleh dijelaskan Encik Syamsul. Kalau kita nak faham, kalau perubahan 5G dari 4G itu, penggunaan 4G terlalu lama di Malaysia dan berlaku peralihan 5G, dan kita jelas peralihan 5G ini perlu tindakan yang tegas dan tepat untuk faham bahawa penggunaan 5G bukan sahaja dalam sektor tertentu. Semua sektor boleh mengaplikasikan. Apa mungkin kes-kes kegunaan 5G? Betul. Pada tahun 2020, bila 5G baru nak dilihat, kita memang nampak setiap 10 tahun ada G yang baru. So dulunya 4G, 5G berlaku dalam tahun 2020. So pada waktu tu SKMM bersama dengan pemain industri, kita nampak ada lebih kurang 71 cara penggunaan selain daripada penggunaan telefon lah yang boleh dipakai oleh industri, seperti contoh perubatan, oil and gas, smart city, daripada segi logistik dan juga daripada segi pertanian juga. So ini bukan saja di Malaysia, tapi kita nampak di luar Malaysia, di dugang, di tempat highway dan juga di kilang-kilang. So penggunaan 5G ni kita nampak memang dia bagi kebolehan kepada teknologi untuk berkembang lagi cepat. Industri-industri boleh nampak daripada segi data transfer tu lagi hebat, dan juga penggunaan artificial intelligence dan juga industri robot tu boleh berkembang dengan lebih cepat dalam pelbagai industri. Apa yang Encik Syamsul jelaskan tadi, saya tertumpu kepada mungkin 5G ini adalah satu jaminan kepada perubahan R&D yang lebih cepat selepas ini. Atau mungkin kalau kita nak faham bagaimana 5G ini membantu dari segi perubahan R&D untuk semua sektor, Encik Syamsul? So research and development memang akan berkembang sebabkan 5G ni dia ada pelbagai aspek, bukan saja daripada segi aspek frekuensi dan juga speed, tapi juga daripada aspek IT, cyber security, keselamatan dan juga aspek-aspek lain yang pada sekarang ni mungkin dalam dunia yang baru untuk universiti masuk, tapi di Malaysia jika tiada aspek-aspek research and development dalam 5G, kita mungkin akan hanya sebagai pengguna saja. Tapi kalau ada research dan development, kita boleh nampak pelbagai saintis, universiti boleh berkecimpung dalam hal ehwal yang dulunya mungkin tak ada dalam 4G dan sebelumnya. Ya, kita berbicara mengenai hub 5G dan mungkin Malaysia akan jadi pusat kepakaran dari segi pembangunan 5G. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam Bis Malaysia. Ilmu tentang bagaimana untuk menggandakan duit.
Wajib ke untuk saya tahu tentang ilmu gandakan duit? Wajib, sebab kita kena imbangi kadar inflasi dengan cara kita letak duit kita dekat tempat yang betul. Sebagai contoh, katakanlah kadar inflasi kita adalah 3%. Kalau kita letak duit kita di bank, maka kita akan dimakan di inflasi. Kita sedang negatif sebenarnya. Duit kita sedang susut sebenarnya. Jadi bagaimana untuk kita mengimbanginya adalah kita letaklah duit kita sekurang-kurangnya di dalam ASB. ASB memberi pulangan 5%. So 3% kadar inflasi, 5% kadar keuntungan, maka kita masih lagi boleh bertahan 2% di atas paras inflasi semasa. Itu cerita tentang ASB. Ada banyak lagi instrumen-instrumen yang kita patut ambil tahu yang boleh beri return yang lebih baik. 10%, 15%, 30% pun ada. Semuanya kunci adalah kepada ilmu keuangan, ilmu pelaburan, ilmu pengurusan hutang, dan semua ini kita harus buat dengan panduan guru ataupun orang yang boleh guide kita, orang yang dah berjaya, orang yang telah pun mencapai financial freedom, insya-Allah. Ketika ini, 64.5% rangkaian liputan 5G dalam Malaysia dan kerajaan menjangkakan 80% bagi tahun ini dan penggunaan sepenuhnya bagi tahun 2024-2025. Kita menjangkakan juga pembangunan 5G ini dapat melahirkan tenaga yang lebih ramai, mungkin dari segi kepakaran dari industri teknologi dan digital 5G. Kita masih bersama dengan Encik Syamsul Izhan Abdul Majid untuk kita berbicara apa mungkin perancangan atau mungkin jangkaan dari segi pembangunan 5G yang boleh memberi manfaat kepada teknologi dan ekonomi Malaysia. Kita memahami 5G ini terlalu meluas. Setiap sektor memerlukan 5G seperti yang dijelaskan Encik Syamsul. Dari segi kepakarannya, adakah bila kita telah mempunyai atau mengaplikasikan sepenuhnya 5G, adakah mampu Malaysia melahirkan sumber-sumber kepakaran teknologi dan digital 5G ini lebih ramai? Itulah salah satu aspirasi kenapa 5G ini penting untuk Malaysia. Dia bukan saja daripada segi internet lagi laju, tapi juga daripada segi kemanfaatan tenaga kerja yang ada di Malaysia. Topik-topik yang dulunya dalam 4G dan 3G tiada, tapi dalam dunia 5G dah semakin dikata-katakan. Topik seperti penggunaan internet, internet awan, cloud computing, cyber security, artificial intelligence, semua ni aspek-aspek di mana rakyat Malaysia lebih lagi budak-budak muda yang kalau dibagi peluang untuk diorang berkecimpung dan upskilling dalam dunia ni, 5G adalah landasan sebenarnya. Sebab seperti saya beritahu tadi, setiap 10 tahun ada G yang baru. Generasi yang baru. So kalau budak-budak muda hari ini, generasi muda berkecimpung dalam hal ehwal yang 5G bukakan, artificial intelligence, robotics, cyber security, maka rakan-rakan dan juga rakyat Malaysia sebenarnya tengah boleh bersedia untuk dunia yang selepasnya. Okey, Malaysia telah pun beralih kepada dalam rencana untuk beralih kepada dual network model. Dan kita faham dalam sistem atau model ini memerlukan bukan saja entiti kerajaan, memerlukan juga entiti swasta untuk bekerjasama. Melihat kepada perkara ini, apa keperluan untuk Malaysia melaksanakan dual network model, apa manfaatnya? Pada mulanya ada satu syarikat saja, iaitu Digital National Berhad. Dalam 18 bulan DNB, iaitu anak syarikat MOF, berjaya sampai ke tahap 64.9 hari ini. Tapi dalam aspirasi untuk mempercepatkan lagi, kerajaan nampak pada akhir tahun ini dan selepasnya mungkin ada dua elemen. Satu daripada yang Puan cakap tadi, satu daripada pihak industri luar dan satu lagi DNB. Dan untuk mempercepatkan, dia sekali dengan hal-hal berkaitan dengan pembinaan infrastruktur. Seperti katakan telco, antena dan tower 5G. Hari ini 5G antena dan tower lebih kurang 5,400 dan selalunya pembinaan tower ini memerlukan kerjasama rapat bersama dengan kerajaan negeri. So kerjasama kerajaan negeri dan juga dengan kerajaan pusat bersama-sama dengan dual network ini adalah sangat penting supaya pencapaian bukan saja 80% akhir tahun ini, tapi boleh sampai 100% yang kita semua
nampakkan. Ini memerlukan satu kerjasama atau mungkin dari segi sudut pandang Malaysia ke arah syarikat swasta untuk memudah cara mereka bekerjasama dengan kerajaan. Bagaimana agaknya kerajaan memudah cara dari segi kita faham 5G ini perlu dipercepatkan, perlu kerjasama dan swasta perlu mengambil alih dari segi bagaimana rangkaian itu cepat akses kepada rakyat. Apa yang direncanakan? So dalam 2 tahun sebelum ni SKMM bersama-sama dengan Kerajaan Negeri telah meletakkan pelbagai inisiatif untuk memudahkan daripada segi permit, daripada segi proses untuk pembinaan tower dan juga infrastruktur 5G yang perlu berlaku di serata Malaysia. Disebabkan kerjasama ni, itu yang kita boleh nampak sampai hari ini, 18 bulan selepas 5G dah dibagi lampu hijau, kita boleh capai 65% dalam 18 bulan sebabkan kerjasama daripada segi kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat untuk bekerjasama. Okey, dari sudut pandang rakyat pula, bila berkata peralihan 4G kepada 5G, mungkin sesuatu perkara yang mahal perlu ditanggung rakyat. Tapi kalau kita nak berbicara bagaimana pula kelebihan yang mungkin manfaat yang dapat rakyat boleh, mungkin kita nak faham bagaimana ini bukan bercerita mengenai harga atau sebagainya, lebih kepada sistem dan perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Bagaimana MCMC melihat kepada rangkaian itu perlu dipercepatkan, hubungan bersama syarikat swasta itu juga perlu berada dalam keadaan yang baik agar akses kepada rakyat itu lebih mudah dan lebih affordable. So jika 5G memang diboleh dipakai di serata Malaysia, maka akan ada lebih lagi investor ataupun pihak pelabur yang letak duit ke dalam industri 5G ini. So daripada situ kita boleh nampak daripada segi contoh-contoh industri lain, peluang pekerjaan akan semakin meningkat. Tahap kemodenan dan juga tahap skill pekerja-pekerja dalam industri itu akan semakin naik dan juga Malaysia tidak ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain yang sudah ada 5G. So kita nampak 5G ni dia punya aspek dia bukan hanya sebab penggunaan telefon, tapi sebab kenderaan seperti autonomous vehicle, seperti peti ais yang dekat rumah dan semua dah ada peralatan 5G ataupun internet. Maka bila 5G ni dah semakin meleluasa, penggunaannya kita nampak daripada segi research and development, industri, ekonomi dan juga pelbagainya akan semakin naik. Okey, kalau kita berbicara mengenai 5G dan transformasi rakyat, kita lihat juga apa mungkin cabaran yang dihadapi MCMC melihat kepada dari segi perubahan 5G, perubahan dan penerimaan rakyat kepada 5G ini bagaimana? Pada hari ini daripada 30 juta lebih rakyat yang menggunakan servis telekomunikasi, lebih kurang 5% hari ini pakai 5G. Tapi kita memang faham 5% itu mungkin sebab nilai 5G itu mungkin orang tak apa nampak sangat. Tapi selepas lebih lagi rangkaian telah dibuat dan juga daripada segi use case yang saya cerita tadi, daripada segi penggunaan di katakan pertanian, di industri, di manufacturing, semua dia semakin hebat dan kita boleh nampak penggunaan lebih melonjak daripada 5% pengguna di Malaysia. Okey, perubahan dari segi kes-kes kegunaan 5G, kalau macam tadi Encik Syamsul dah jelaskan, ini memberi juga kepada 21 sektor atau 21 segmen ekonomi yang membantu dalam perubahan dari 4G kepada 5G. Ini bukan sahaja hanya kepada sektor komunikasi atau mungkin dari segi internet semata-mata. Kalau melihat kepada perubahan itu, apa yang dilihat secara besar perubahan berlaku dalam perubahan peralihan 5G ini? Perubahan yang ketara yang akan nampak adalah perubahan cara pekerjaan. Iaitu kalau dulunya cara pekerjaannya ada cara yang kita buat hari ini, tapi dengan 5G sebabkan industri itu semakin cepat dan rangkaiannya semakin luas, maka cara pekerjaan di semua industri, bukan saja di industri telekomunikasi, tapi industri pertanian, industri oil and gas, industri transportation, semua ni kita jangkakan akan nampak perubahan yang mendadak seperti mana tengah berlaku di serata dunia hari ini.
Okey, kita berbaki 5 bulan, 6 bulan sebelum hujung tahun ini. Apa mungkin rencana yang digerakkan untuk kita menghabiskan tahun ini sepenuhnya dengan perubahan atau mungkin satu gerak kerja yang cepat peralihan 5G ini? Apa yang direncanakan MCMC? Kita nampak salah satunya adalah perbincangan 5G untuk industri. So bukan saja rakyat nampak 5G hanya untuk penggunaan individu, tetapi dalam 4-5 bulan ini kita tengah rangkaikan iaitu satu program ataupun framework di mana 5G boleh dipakai dengan lagi mudahnya oleh industri-industri yang nampak internet dan 5G salah satu elemen yang tidak boleh dielak, tapi maka boleh dipakai dengan lagi mendalam. Lebih lagi dalam industri yang dulunya mungkin menggunakan internet yang banyak tapi tidak pernah tampak 5G itu sebagai satu option. Tapi sebabkan 5G itu sudah ada, so maka kita nampak dalam masa 4-5 bulan sampai ke akhir tahun ini lebih lagi inisiatif untuk membawa awareness yang 5G ini adalah untuk industri juga, bukan saja untuk pengguna individu seperti kita. Okey, dari segi kalau kita nak faham dari segi luar bandar dan bandar, mungkin bandar sedikit senang untuk diwujudkan pencawang atau mungkin kemudahan-kemudahan 5G. Bagaimana pula yang difikirkan bahagian MCMC ini untuk kita meletakkan satu kemudahan atau mungkin inovasi yang sesuai bagi kawasan berpenduduk di luar bandar agar akses 5G ini lebih laju dan lebih mudah untuk mereka? 5G ini dia bukan bekerja seorang. 5G bekerjasama dengan teknologi lain seperti teknologi fiber optik, seperti teknologi Wi-Fi, dan juga kita pun pernah dengar pasal teknologi Starlink yang tengah berlaku hari ini. So maka dengan kegunaan kesemua ni dijangkakan 100% kawasan berpopulasi Malaysia boleh ada capaian internet. So 5G ada dia kebolehan dan kebaikannya, tapi dia boleh dipakai sekali dengan teknologi lain. So dari segi inovasi ada pelbagai lagi peluang yang mungkin hari ini kita tidak nampak lagi, di mana individu ataupun pihak industri boleh apply 5G, fiber dan pelbagainya untuk inovasi dalam bentuk aplikasi baru, aplikasi yang ada AI, aplikasi yang ada transformation dan juga automation, supaya industri-industri boleh menampak kelonjatan ekonomi dan revenue untuk semua. Itu yang disasarkan kerajaan. Tentunya tahun ini tahun yang cukup penuh dengan perancangan-perancangan bagi pembangunan 5G. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Syamsul Izhan Abdul Majid, Ketua Pegawai Teknologi dan Inovasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Apa yang kita harapkan agar kerja 5G ini dapat diteruskan dan liputan penuh dapat kita perolehi bagi tahun 2024-2025. Untuk dapatkan kesahihan berita selepas ini, kita saksikan Pastikan Sahih. Untuk itu, BIS Malaysia edisi 7 Ogos 2023 berakhir di sini. Saya Faiz Syahranizam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.